Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim bil khairi ya karim. Amma ba'd. Hormati tuan pengurusi masjid kita, tuan imam, ahli kuasa masjid, para jemaah muslimin dan muslimat dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua sihat Alhamdulillah. Puji dan syukur saya rapatkan kepada Allah Taala dengan izinnya dapat sama-sama kita berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan sedikit ilmu, menyempurnakan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala meminta kita supaya sentiasa menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh, ya. Jadi dalam menjadi hamba yang soleh ini, diantaranya ialah kita perlu menambahkan ilmu dari masa ke masa, supaya dengan ilmu itu kita dapat menyempurnakan ibadat kita kepada Allah. Lebih-lebih lagi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, kerana Al-Quran itu ialah kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad al-mu'jiz bi alfazihi wal muta'abbad bi tilawati. Al-Quran itu kalam Allah yang diturun kepada Nabi Muhammad, yang menjadi mukjizat, ya, melemahkan manusia untuk mencipta seumpama Al-Quran, dan menjadi ibadat pula bagi siapa yang baca Quran. Jadi itulah kekuatan yang ada pada kalam Allah. Tak sama dengan kalam manusia. Kalam manusia ni banyak dia punya boleh dipertikaikan. Orang ni cakap macam ni, orang cakap macam ni, ya. Orang ni setuju, orang ni tak setuju, orang ni, itu semua dari sudut kalam manusia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul sebagai pedoman, panduan. Kalau setakat agak manusia ni macam-macam, walaupun dia kadang-kadang berlatar belakangkan agama, tetapi nak kena ikut sunnah Rasulullah juga. Kalau nak buat sendiri tak boleh, walaupun dia belajar hebat macam mana, tak boleh nak buat sendiri. Kalau buat sendiri jadilah ajaran sesat, sebagaimana yang termaklum pada kali kita. Tuan-tuan dan Allah Ta'ala, jadi apa yang pada malam ni saya akan mulakan tadabbur ayat-ayat lazim. Sebagai yang saya janjikan, insyaAllah, ya, tadabbur ayat lazim, kita akan bermula dengan surah yang terbawah. Kita ambil surah yang paling rendah sekali. Fatihah kita dah selesai, Alhamdulillah. Masih ingat lagi tuan-tuan, Fatihah tu dengan dalamnya ada puji Allah, ya, ada doa, ada pengakuan kita, dan ada kita minta petunjuk daripada Allah, dan kita minta perlindungan supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang sesat dan golongan yang orang kata apa tu, menyeleweng, jadi murkai Allah, iaitu al-Yahud wan Nasara, ya. Jadi kalau kita ambil surah lazim ni, tuan-tuan, kenapa saya pilih surah lazim ni, ya? Di surau saya alhamdulillah dah selesai surah lazim. Kan surau saya Taman Datuk Abdul Samad. Dah habis sampai wadduha. Kemudian kita habis takat wadduha, kita patah balik semula, mula dengan Baqarah. Kan? Sekarang ni dah Baqarah, dah masuk ayat 62, 65, alhamdulillah, ya. Kita buat tadabbur, tapi 3 kali seminggu, tuan-tuan. 3 kali seminggu. Ya, kita buat pagi subuh, ya. Jadi ramainya orang yang pension lah, kan, pension. Yang ni kan, yang pension. Sini ramai orang pension ke? Ramai ke? Boleh masuk geng, ya. Geng. Saya pun baru pension setahun, ya. Baru setahun. Bulan 12 cukup setahun, insya-Allah. Jadi malam-malam ni, tuan-tuan, kita ambil An-Nas, surah terendah sekali, ya, An-Nas, ya. Kita baca, ya, dalam solat kita, kita baca dalam wirid zikir kita baca juga di dalam mana kita bertahlil dan sebagainya. Maka An-Nas ini di salah satu daripada Al-Ma'uzatain, 2 ayat yang kita mohon perlindungan daripada Allah. Perlindungan
Ma'uzatain ni satu qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kedua-dua ni dipanggil al-ma'uzatain, yakni ayat yang kita mohon perlindungan daripada Allah. Ya, ayat An-Nas ini berlindung daripada kejahatan syaitan. Dia bernama Khannas. Sementara Al-Alaq ialah kejahatan makhluk. Jadi dua-dua tu inilah menjadi ancaman musuh kepada kita. Syaitan kita tak nampak, dia nampak kita. Masalahnya, ya, kalau kita boleh tengok syaitan, memang kita takutlah. Keliling kelalang kita ramai syaitan. Syaitan pula Allah sebut minal jinnati wan nas. Kita baca insya-Allah, ya. Jadi sebagai meraihkan tadabbur ni, keadaan tadabbur ni boleh kita baca sekali, tak ramai-ramai, ya. Kita baca sekali insya-Allah, ya. Kita baca sekali ambil berkat ayat-ayat Allah Taala ini, mudah-mudahan kita dapat beroleh rahmat Allah daripada ayat kita bacakan insya-Allah. Ikut saya, ya. Saya baca dulu, tuan-tuan ikut dan puan-puan semua ikut insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut semua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi ayatnya bermula dengan a'udzubillah tu, kita juga ayat perlindungan. Ayat perlindungan a'udzubillah. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Jadi Allah Allah kata kalau kamu nak baca Quran pun suruh minta perlindungan pada Allah. Kenapa ya nak baca Quran pun suruh minta perlindungan juga? Sebab kita baca Quran ni kadang niat-niat kita tu lari sikit. Lagi nak tunjuk orang, ya, nak bagi kita hasad buat suara bagus sebagainya. Dia lagi. Syaitan ni dia masuk dalam semua penjuru, tak kira siapa. Kita baca Quran tu sebab orang jadi qori-qori ni, tuan-tuan nak kena jaga elok hati tu. Takut jadi lagi timing kan, tak dapat pahala, rugi je. Dapat hadiah ajalah, dapat hadiah. Jadi kita kena niat apabila Allah kita baca. Sebab tu kita nak kali baca Quran tu kita baca a'udzubillah, mulakan dengan a'udzubillah. Aku mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam ataupun terkutuk. Boleh berlaku, ya. Kita mohon perlindungan. Nak baca Quran pun, kalau nak baca Quran tuan-tuan, suruh Allah Taala suruh minta perlindungan daripada syaitan. Apatah lagi nak buat benda lain, ya. Nak makan baca bismillah, nak tidur bismillah kan, nak bersetubuh dengan isteri baca doa, ya, doa perlindungan daripada syaitan. Kerana syaitan akan menyertai kita dari segala hal. Syaitan dia pasal dia dah janji, ya, fabima aghwaytani la aqmudannaka siratal mustaqim. Dengan sebab engkau menjadikan aku ni syaitan, maka aku akan menduduki semua laluan siratal mustaqim. Itu janji syaitan di hadapan Allah ketika mana dia mula-mula menjadi iblis, kan. Azazil dulu salah seekor daripada jin yang asalnya jin ni bagus. Azazil ni jin ni bagus. Dia berjaya kontrol jin yang ada di muka bumi ni. Sebab kita ni sebelum manusia duduk atas muka bumi ni, jin dah ada. Jin dah menduduki bumi ni dulu. Sebab tu ketika mana Allah mengumumkan nak mencipta Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, maka aku akan menjadikan di atas muka bumi ni seorang khalifah. Maka malaikat macam ala-ala macam protes kan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah engkau nak menjadikan segulungan orang yang suka membuat kerosakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Daripada mana malaikat tahu ni, tuan? Daripada mana malaikat tahu? Ya,
Sedangkan baru Allah baru nak umumkan penciptaan Adam. Jadi konon-kononnya dah ada cerita, ada rekod dah. Jadi geng-geng jin ni, tuan, maka jin itu telah pun menduduki bumi dan mereka suka berkelahi. Kan? Jadi manusia pun lebih kurang juga tuan-tuan. Kan? Lebih kurang, lebih dekat dengan PRU ni. Setuju tak setuju tuan? Macam setuju kan? Macam jin juga lebih kurang, kita dengan jin lebih kurang. Kita serupa dengan jin, ya. Macam ramai-ramai jin tuan. Ada jin yang Allah Ta'ala bagus orang ni. Jin ni nama Azazil. Jadi Azazil oleh kerana dia ni bagus, maka dia berada di kalangan malaikat, duduk di dalam syurga bersama malaikat. Allah bagi keistimewaan pada hadiah dia, ya. Maka dengan sebab itu, tetapi apabila dia diumumkan, Allah Ta'ala umumkan penciptaan Adam, maka timbul iri hati kerana dia ni lebih lama, kan, lebih lama khidmat. Dia ni senior dalam tentera, dia panggil lebih seniority dia tinggi, lebih senior daripada junior ni lah, maka dia tak terima, ya. Maka seperti itu, apabila Allah Ta'ala suruh dia hormat pada Adam, maka dia tak mau hormat, lalu jadilah ia iblis, ya. Tetapi ketika mana dia dijadikan iblis itu, dia minta dengan Allah. Minta apa? Minta panjang umur, sama selama umur dunia ini. Sebab tu iblis tak mati-mati tu kan, dah beranak pinak, beranak tak berhenti. Dia panggil as-syaitan. Iblis satu aja, Azazil tu iblis. Yang ramai-ramai ni dipanggil as-syayatin. Seekor syaitan dia panggil syaitan. Kalau ramai syaitan dipanggil syayatin. Syayatin. Kita baca dalam Quran as-syayatin, ya, syayatin. Itu syaitan-syaitan, ya, syaitan yang. Jadi demikian tuan-tuan. Sebelum demikian, maka dia berjanji, dia kata, oleh kerana engkau memperdayakan aku ya Allah, maka aku akan menduduki semua laluan siratal mustaqim. Semua jalan-jalan nak menuju siratal mustaqim yang kita minta dalam Fatihah tu tuan, ihdinas siratal mustaqim tu, syaitan akan duduk. Contoh tuan, siratal mustaqim dari segi akidah. Kan? Sebab tu akidah ni ramai orang sesat, terseleweng akidah. Kenapa? Dia ada gangguan syaitan di situ. Syaitan suka memperdayakan, ya. Syaitan suka membuat kita ni tidak meyakini kuasa Allah. Suka bersekutu dengan Allah dengan sesuatu kuasa. Macam kita, orang tua-tua kita dulu lah, tuan-tuan. Dia dia kata jangan lalu bawah pokok tu, nanti awak sakit perut. Contohnya tu kan, sama-sama dulu kan. Sama-sama tua-tua kita dulu. Jadi kita sudah berkongsi kuasa dengan Allah. Dia memberi sakit perut, dia memberi sakit gigi sebagainya, Allah. Jadi kita bagi pada pokok pula, kan. Pokok, awak lalu pokok ni, awak akan kena sakit perut, ya, semua contohlah. Jadi syaitan itu dia suka buat benda-benda macam tu. Dia suka memperdayakan kita daripada melakukan benda-benda yang tak elok, ya. Maka An-Nas ini tuan-tuan salah satu daripada kita nak mohon perlindungan. Allah sebut nama dia 3 kali. Ya, qul katakanlah oleh Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku mohon perlindungan dengan Rabbin nas. Rabb. Apa makna Rabb? Tuhan pemelihara. Kan? Tuhan pemelihara sekalian alam. Sebab tu kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan pemelihara. Jadi kita katakanlah oleh Muhammad, kata apa? Kata kepada umatmu, kepada hamba-hambaku tu, a'udzu birabbin nas. Aku mohon perlindungan dengan Tuhan pemelihara manusia. Malikin nas. Malik, apa makna Malik? Malik Fahad, Al-Malik Fahad, kan? Al-Malik Fahad Abdul Aziz. Contoh, Malik artinya raja. Raja segala manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Mohon perlindungan dengan menyebut 3 kali sebut Allah. Apa ni? Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, semuanya kembali kepada Allah. Pemelihara manusia, raja manusia, apa lagi yang ketiga? Tuhan manusia. 3 kali sebut ini nak mohon perlindungan daripada sejenis syaitan namanya Al-Khannas, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan syaitan yang bernama Khannas. Jadi ulama tafsir dia kata kenapa? Dia ulah. Kenapa Allah sebut 3 kali? Sebut 3 kali. Nak menunjukkan betapa bahayanya Al-Khannas ini. Syaitan Khannas ni bahaya betul. Ya, bahaya. Nanti kita baca dalam Qul a'udzu birabbil falaq, Allah sebut sekali je kejahatan manusia, kejahatan makhluk.
Qul a'udzu birabbil falaq, aku mohon perlindungan daripada cahaya subuh, Tuhan yang mencipta cahaya subuh. Terus sebut kejahatan. Tetapi dalam konteks nak menyebut kejahatan khannas ini, syaitan mana-mana ni, Allah suruh sebut 3 kali nama dia. Tengok dari segi bahaya tak bahayanya, ya. Mohon perlindungan daripada kejahatan was-was syaitan yang bernama khannas, ya. Khannas. Nanti kita baca dia dalam tafsir Nurul Ihsan ni, dia sebut, ya, dia kata dengan aku berlindung dengan Tuhan yang menjadi manusia daripada Adam kepada wujud manusia daripada atas seelok-elok kejadian, Malikin Nas, yang memiliki manusia, raja manusia, Ilahin Nas, Tuhan manusia, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan syaitan yang mengwas-waskan, ya. Yang mewaswaskan, dia kata apa? Yang mewaswaskan ni berulang alik dia ke atas hati manusia. Syaitan itu tadi masuk, dia berlega di atas hati kita. Ini masalah. Dia masuk, dia syaitan, sebab dia makhluk halus. Dia bukan jadi makhluk, dia masuk dalam hati kita. Dia boleh meletak, kata ulama tasawuf, dia kata syaitan meletakkan paruhnya di hati. Dia letak muncung dari situ. Itu dia hembusan tu. Dia hembuskan hati kita. Maka hembusan syaitan ini was-was. Kejap begitu, sekejap begini, kejap nak semayang, kejap tak nak semayang, kejap nak jadi orang baik, kejap tak nak jadi orang baik, ya. Ini semua adalah was-was. Dia masuk. Dia kata apa lagi? Dia kata undur. Syaitan ini undur dia kan, ketika mana zikrullah, dan masuk dia apabila kita lupa zikrullah. Syaitan dia yang boleh menyekat laluan syaitan ni zikrullah aja. Kita lupa Allah. Zikrullah tu mana bukan zikir la ilaha illallah saja, ingat Allah. Sebab tu kita ni kalau hidup dalam setiap ingat Allah, insya-Allah lah dia tak terbabas lah, ya. Tetapi syaitan itu macam saya sebut tadi, sebab tu kita yang menguasai hati kita ni tuan-tuan, dia ada empat unsur yang menguasai hati kita. Ini Ibn Athaillah Sekandari dalam kitab Hikam dia sebutlah, ya. Dia sebut apa dia kata? Ada 2 unsur baik dan ada 2 unsur yang tidak baik yang duduk menguasai hati kita. Hati ni sebagai raja, dia akan mengeluarkan arahan, kan? Hati kita buat, tangan tukang buat, mata tukang tengok, kaki berjalan, telinga mendengar. Tapi yang memberi arahan ialah apa dia? Hati lah. Sebab hati ni betul-betul raja betul. So 2 unsur yang akan mempengaruhi hati kita, 2 unsur baik dan 2 unsur yang tidak baik. Ya. Apa 2 unsur baik itu? Ya. Iaitulah hidayat Allah. Dia panggil khawatir rabbaniyah. Lintasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang melintasi hati kita. Maka yang ini tuan-tuan yang dapat, yang ni masya-Allah hati kita akan jadi baik. Ya. Satu lagi khawatir malakiyah, iaitulah lintasan daripada para malaikat-malaikat Allah yang melintasi hati kita, dia masuk. Ya, maka kalau ada 2 ni tuan-tuan, dia menguasai hati kita, alhamdulillah, kita semua akan jadi orang yang bagus-bagus semualah. Hati kita merancang benda yang elok, kita akan buat benda yang elok, dia akan merupakan arahan, ya. Macam tuan-tuan nak datang masjid ni lah, was-wasnya syaitan tu dah terlepas lah tu, ya. Maka kita dapat dipanggil khawatir rabbaniyah, lintasan hati yang dikuasai oleh hidayah Allah SWT. Maka alhamdulillah sampai kita ke sini, kan? Tetapi kalau 2 lagi yang menguasai hati kita, iaitulah khawatir syaitaniyah dan khawatir nafsiyah, lintasan nafsu yang menguasai hati kita dan syaitan yang menguasai hati kita. Yang ni masalah tuan-tuan. Yang ni masalah. Banyak yang dikuasai inilah. Sebab tu ramai orang tu kadang-kadang tuan-tuan minta maaf cakap, ya. Dia tak semestinya beromo tak beromo, dah beromo dah pun. Kalau dia dikuasai oleh khawatir nafsiyah dengan syaitaniyah, dia tak mari. Sebab hati dia tak terlintas pun nak datang ke masjid surau, tak terlintas. Duduk depan masjid je, depan masjid pun macam mana? Dia dengar kan, dengar jauh-jauh, ada orang mengajar dekat masjid ni, ada dia dengar azan sebagainya, ya. Tetapi hatinya dia dah dikawal oleh khawatir nafsiyah dan khawatir syaitaniyah. Maka dia jadi macam itulah. Dia tidak ada daya upaya, tak terlintas. Kita kata kenapa lah orang ni dah umur-umur ni bila ni, kan? Ada seorang yang masa saya di Kuala Lumpur tu, dia umur dia betul-betul depan surau. Ni surau, langkah jalan tu apa ni? Rumah dia. Jalan, kan?
Tapi tak datang, sekali pun tak datang, tuan-tuan. Datang-datang ketika mana dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, ya. Datang bawa jenazah lah. Datang sebagai jenazah. Jadi sebelum sampai itu, anak dia pergilah jumpa Tok Imam lah, kan. Biasalah tuan-tuan. Ketika tu nak cari Tok Imam, baru nak kenal Tok Imam. Ya, Imam, ayah saya ni meninggal. Jadi Tok Imam ni pun was-was lah. Jadi confused lah jemaah surau ni. Pasal dia pun tahu rumah dia ni betul-betul cross the road, maknanya rumah dia lah betul-betul dekat dengan surau, depan beradab betul, ya. Jadi kita ni jemaah surau ni pun kadang-kadang jadi confused juga, nak pergi tak nak pergi sembahyang kan. Tok Imam tak tergamak, dia kata kan. Tok Imam ni positif lah, kan, positif lah. Sama jadi Tok Imam dia kena positif. Pergilah, pergilah. Tapi jemaah tak nak pergi. Jemaah tak nak pergi. Kan, kacau jugalah. Bukan boleh paksa tu kan. Nak sembahyang jenazah bukan boleh paksa. Kan, boleh paksa. Terbuka hati nak pergi, pergilah. Kan, boleh paksa. Tak ada tanggungjawab. Tetapi imam pergilah, tu imam. Kerana kalau tu imam tak pergi tu nak tu tak ada orang sembahyang jenazah, nak urus jenazah pun tak ada. Ya. Dia saya nak balik kepada khawatir tuan-tuan. Apabila khawatir ni, khawatir syaitaniyah menguasai hati dia, kok mana-mana tu dia tak mau, tak terbuka. Ya, maka dia akan berfikir, dia akan merancang. Hati ni dia akan memberi arahan kepada akal, otak. Otak tu duduk pada haiwan panggil otak, duduk pada manusia dia panggil akal. Ya, akal dia akan memproses. Contohnya hati terlintas, hati kata hari ni kita nak pergi apa? Nak merompak umpamanya, rompak bank. Jadi macam mana teknik-teknik nak merompak tu? Ni otak ni. Otak ni kata, okey, ni bank ni dia ada jaga. Jaga tu pula ada senapang. Jadi waktu mana kita nak pergi, dia merancang. Kan? Yang tangan kaki ni tu tuan, dia tu kan nak ikut arahan je. Kata buka, lari. Panjat. Itu je. Tapi yang memproses ini Perdana Menteri, dia panggil Perdana Menteri kepada kehidupan kita ialah akal kita tu lah. Kita. Maka akal akan proses. Proses, kan? Maka terjadilah suatu kejahatan, ya. Maka was-was syaitan inilah yang dikatakan yang apabila dia dikuasai oleh hamazatis syayatin, was-was asyayatin, maka kejahatan akan menguasai diri kita. Sebab tu Allah Ta'ala minta kita supaya berlindung. Minta dengan siapa? Minta dengan Allah, kan? Dia ibarat kata gini lah tuan-tuan. Syaitan ni ibarat kata anjing yang ganas. Anjing yang habis panggil apa? Ganas ke? Anjing yang backing, orang kawan saya kata backing. Ganas, ya. Anjing ganas ni siapa yang boleh kontrol dia? Tuan dia. Betul tak? Tuan anjing tu kalau dia pergi, dia boleh pegang. Jadi kita nak melawan syaitan ni memang tak berupaya, kena balik pada Allah juga. Sebab tu kita nak buat apa-apa, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, aku mohon perlindungan daripada syaitan. Ya. Sebab kita tak berupaya nak melawan syaitan kecuali Allah Taala bantu kita sikit. Ya, dia bantu sikit. Bahkan nak lawan nafsu kita pun tuan-tuan tak upaya. Kalau kita boleh biayain nafsu tu, ramailah orang jadi baik-baik semua, kan? Kita tak upaya dengan syaitan. Sebab tu nak mana Allah, kita nak buat ibadat pun tuan-tuan, kita Allah Rasulullah SAW mengajar kita satu doa. Allahumma inni ala zikrika. Cuba sambung. Wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ni Ustaz tu Imam selalu baca. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh ingat doa ni kata ulama, dia kata sunat kita baca sebelum kita bagi tahiyat, bagi salam. Dah habis tahiyat akhir, sebelum nak bagi salam baca doa tu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh tuan-tuan itu kan? Apa makna dia tuan-tuan? Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku. Bantu apa? Ala zikrika wa syukrika, untuk berzikir kepadamu dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk memperelokkan ibadat kepadamu. Jadi nak zikir pun kena minta bantuan Allah. Ya, sebab kita ni zikir kita ni kadang kita jadi malas, jadi berat. Termasuk saya lah, nak duduk lama-lama zikir sikit tak malas. Padahal kita tahu bukan tak ada masa tuan-tuan, ada masa bohong ya tuan-tuan. Masa kita ada, lepas asar ada, lepas zuhur ada, kan ada. Tapi kita duduk zikir kejap mula kita nak lari.
Tapi kita duduk depan televisyen tak ada masalah, dah 2 jam. Tak ada masalah. Relax aja tengok televisyen, tengok bola, tengok badminton. Kan? Lebih bagi ada teh tarik dengan karipak pula kat depan. Lagi laju lama. Tak salah. Letak kacang di depan tu. Oh beres dah, beres. Tapi duduk zikir kat sebab itulah kita nak minta bantuan Allah juga, nak berzikir tu minta Allah. Sebab tu Rasulullah ajar doa tu. Ya Allah, bantulah aku. Bantu apa? Ala zikrika, untuk berzikir padamu, untuk ingat padamu. Minta bantuan Allah juga tuan-tuan. Tadi minta bantuan, minta perlindungan daripada syaitan, daripada kejahatan. Ni minta bantuan daripada Allah juga untuk apa? Untuk supaya Allah Ta'ala bantu kita untuk zikir, ingat Allah. Sebab kalau Allah Ta'ala tak bantu, jadi macam tu lah, jadi berat. Berat. Sebab tu kita, sebab kita gangguan syaitan cukup hebat. Syaitan ni dia pandai, dia masuk je kan. Kita tuan duduk dalam majlis zikir macam ni, dia kuranglah sikit kan. Dia kurang sikit jangan. Tapi dia kacau juga macam-macam. Dia kacau. Dia kata tak boleh. Aku ceramah ni takat 40 minit okeylah. Lebih pada 40 minit dia kata tengok. Sebab tu saya pun tak boleh lama kan. Ceramah kejap kita berhenti lah. Antara maghrib isyak ya. Betul lah tu 40 minit kan. Tak ada maghrib isyak. Saja nanti boleh masuk isyak kita berhenti. Tapi tuan-tuan nampak kuat lagi okey. Alhamdulillah ya. Minta bantuan Allah. Lepas tu ada orang buat joke dia kata apa ni, ceramah ni dia kata orang dengar ceramah dia akan tengok 3 muka. Muka pertama muka ustaz. Kan? Ustaz ni dapat syok sendiri bila nak berhenti ni. Kan? Muka kedua muka jam. Nampak macam nak masuk isyak dah tau. Muka ketiga muka pintu mana aku nak keluar kan. Ada orang buat joke tuan-tuan. Tak ada kena-mena tuan-tuan kat sini ya. Kata ya. Jadi kita minta bantuan Allah kan. Bantuan Allah untuk apa? Untuk zikir. Kemudian untuk bersyukur. Nabi kata untuk bersyukur pun minta bantuan Allah juga. Ala zikrika wa syukrika. Sebab kita ni kadang-kadang lupa nak bersyukur. Banyak tuan bagi nikmat tuan. Terutama kita orang Melayu lah kan. Nak kait sikit dengan PRU ni kan. Pandai-pandailah bersyukur. Allah Ta'ala dah tolong kita banyak kali. Betul tak tuan-tuan? Tak kerti nak bersyukur lagi tak tahulah. Tak bukan nak kempen tu, bukan nak kempen. Nabi SAW apa kan, Ustaz Nawawi datang nak kempen, tak bukan nak kempen, tapi kita kena bersyukurlah Allah Taala bagi. Jangan kita buat tak bersyukur, tak kerti nak syukur nikmat, akhirnya kita berkelahi sama sendiri. Nyatanya dah berkelahi tu kan. Dah berkelahi lah. Saya tengok hari-hari tu Facebook ni tak larat dah ni. Kan orang tu hantar, orang ni hantar. Dalam WhatsApp group kita banyak WhatsApp group ni. Hantar tak buka. Telefon saya sampai dah penuh lah. Dia berat sangat. Dia kata tak ada space dah kan. Tadi kata anak suruh delete, tolong delete lah banyak sangat ni. Kan macam-macam hari ni. Yang ni kutuk orang ni kutuk ni, berkelahi sama sendiri. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita mengambil kesempatan, mengambil keuntungan daripada perbalahan kita sesama kita. Ni tak kerti bersyukur ni. Kan sebab tu kena Allah Taala suruh syukur tu. Nabi ajar kita supaya kita jadi orang syukur. Tu syukur dari segi pemerintahan ni tuan-tuan benda yang besar. Kita tengok sebab ada negeri-negeri, negara-negara yang Allah Taala tunjukkan di dunia ini pemerintahan dia hilang. Hilang kuasa, hilang lah. Ingat kita boleh duduk macam ni ke tuan-tuan? Boleh duduk selesa macam ni ke? Kalau kuasa bukan di tangan kita. Apa yang berlaku di Palestin kan? Bila orang lain masuk, asalnya Palestin tu negara orang Palestin. Tapi bila orang lain masuk, apa jadi? Nak semayang pun susah. Kita nak pergi Masjidil Aqsa pun ikatan bertaruh nyawa lah, istilah kata betul lah. Ada yang rumungan yang buat package pergi melancong ke Baitul Maqdis kan. Ada seorang dua tu dia bawa masuk dalam bilik, sejam 2 jam bawa keluar, tak apa-apa, dia torture kita lah. Risau kan. Saya memang cadang nak pergi tapi tuan-tuan boleh pergi, bukan tak boleh pergi, tapi ada cabaran lah macam kan. Ada package yang pergi ke Palestin ada kan. Tapi cabarannya ada. Kenapa? Kekuasaan berada pada tangan orang lain. Sebab tu kita nak syukur lagi. Syukur dengan kuasa, syukur dengan nikmat, syukur Allah Taala bagi kita masih sihat, alhamdulillah ya. Kawan hujung tadi kata wa husni ibadatik. Untuk memperelokkan ibadat pada Allah pun kita minta bantuan Allah juga. Sembahyang kita ni makin hari makin elok. Mau ke tak mau kita? Sudah tentu mau. Tapi tak jadi-jadi juga, khusyuk hilang semacamnya. Kan?
Takbir tu ihram ingat, lepas pada tu dia hilang, pergi London, pergi mana, pergi takat apa ni, bilion tu biasalah. Tak bilion masuk shopping habis kan. Sampai ke Seremban, sampai ke apa ya. Itu biasa. Sampai ke London boleh pergi. Kan? Sampai ke Norway, kawan kita daripada Norway. Alhamdulillah dia sampai sini kan, izin Allah. Saya dah sembang dia ni ya. Dia boleh 5 bahasa kan. 5 bahasa dia bercakap. Salah satu bahasa Arab, masya-Allah kan, fasih. Jadi tu dia adalah apa nama ni? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita supaya kita memperelokkan ibadat. Elok ibadat tuan. Makin hari kita ni makin beromu. Apa yang kita harap daripada Allah Taala? Sembahyang kita diterima. Itu ya tuan. Kalau Allah Taala terima sembahyang kita, masya-Allah tuan. Yang lain ibadat lain semua jadi mudah. Kan? Yang kita jadi berat kita sembahyang. Sebab tu saya mari penceramah saya ke mana-mana, saya tekan sangat bab sembahyang ni kerana dia merupakan rukun Islam yang kedua. Rukun takwa pun rukun yang kedua juga. Kita baca alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab Al-Quran yang tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Apa? Allah sebut lima ciri takwa, allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya pada benda ghaib, yakni percaya pada hari akhirat. Ya, percaya kepada benda yang kita tak pernah tengok, tapi kita percaya. Yakni itulah iman kita. Percaya. Iman semua rukun iman yang 6 ni semua betul-betul percaya semua tuan-tuan. Tapi kita tak pernah tengok. Percaya malaikat, tak pernah tengok malaikat tak? Tak pernah tengok. Kan? Percaya kitab. Percaya kitab kita tengoklah, tapi nak percaya tak percaya tu menguji keimanan kita lah. Ada orang tak percaya sebut Al-Quran biasa-biasa aja. Ya, Al-Quran ya. Betul, saya hari ni banyak kuliah-kuliah yang saya ambil sekarang ni, saya mula kepada buat tadabbur Al-Quran supaya nak mengembalikan penghayatan Al-Quran tu tuan. Kita ni makin jauh dengan Al-Quran, makin jauh dengan Al-Quran. Itu yang jadi macam-macam tu. Kalau dah jauh dengan Al-Quran, jadi macam-macam lah. Kan? Betul Allah sebutkan alladzina apa ni, kemudian yang rukun takwa yang kedua selepas beriman dengan ghaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan sembahyang. Rukun Islam pun mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua mendirikan sembahyang. Jadi rukun, kalau Allah dan Rasul meletakkan solat sebagai rukun kedua selepas syahadah, selepas akidah, berarti dia adalah satu benda yang amat-amat penting. Dan nak menunjuk lagi kehebatan solat ini, banyak-banyak syariat lain yang Rasulullah SAW ajar kita. Rasulullah terima malaikat Jibril turun bawa. Tetapi solat, Allah Ta'ala menjemput Rasulullah naik ke langit ke-7, naik kepada Sidratul Muntaha, naik sampai Mustawan. Di sana. Itu kita boleh nampak dah hebatnya solat tu. Hebat solat di situ boleh nampak dah. Kan? Sebab Allah Ta'ala anugerahkan satu. Walaupun pada mulanya dia anugerahkan 50 waktu. Masya Allah, 50 waktu tak sempat makan tom yam kita. Kan? Tak pernah tertarik ya tuan. Kejap masuk waktu. Kejap tu 50. Tapi kita kena terima kasih kepada Nabi Allah Musa AS. Musa kata, Muhammad, apa yang Tuhan bagi anugerah pada kamu? Kan? Nabi kata, difardukan kepada aku 50 waktu solat. Kan? Jadi Nabi Musa kata, umat aku lagi besar-besar, hebat-hebat, gagah-gagah pun tak mampu. Pergi minta diskaun. Saya bagi diskaun lah. Minta sampai 9 kali. Ada kata Rasulullah berulang alik naik ke Sidratul Muntaha semula. Ada ulama kata setengah Nabi berdoa di hadapan Nabi Musa, ya Allah ya Tuhanku, bagilah kurang 5 kan. Daripada 50 tolak 45. Kalau tuan-tuan pergi kedai nak beli baju, tuan kedai letak harga RM50, tuan-tuan tambah RM45, apa jadi tuan-tuan? Saya kata tuan kedai buat keluar parang. Ini kan, ini nak berjanam kat aku ni kan. Ini bukan nak minta tawar ni. Ini ya. Tapi Allah Ta'ala punya pemurah, ya, diturunnya daripada 50 jadi 45. Tetapi Allah Ta'ala kata, aku kekalkan pahala sama dengan 50. Kan? Dikekalkan pahala sama 50. Jadi kita sembahyang satu solat sama dengan dapat 10 kebajikan, dan bagi 50 waktu solat itu, 5 waktu solat itu menyamai dengan seolah-olah kita sembahyang 50 waktu juga. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Balik pada cerita tadi tuan-tuan, Isyak dah masuk ni, boleh tambah sikit lagi? Boleh
Boleh sikit lagi nak habis juga kalau boleh kan. Tapi tak habis juga ni sebab dia ada syaitan tu. Syaitan daripada jenis jin dan manusia kan. Syaitan ni banyak. Kan? Tak apa, kita cuba habiskan dulu kalau itu kan. Jadi Allah Taala suruh kita minta balik pada qul a'udzu birabbin nas ni tuan. Apa kata? Apa kalau dia tuan baca ayat ni tuan kena ingat kita minta 3 kali dengan Allah. Ya, katakanlah Muhammad, aku mohon perlindungan dengan Tuhan pemelihara manusia, Tuhan yang mencipta manusia, Tuhan segala manusia, ya, Tuhan yang menjadikan manusia daripada kejahatan syaitan yang bernama khannas. Kan, khannas. Khannas apa kerjanya? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang sentiasa mewaswas, yang sentiasa mengganggu dalam dada manusia. Dalam dada manusia ada apa? Ada hati. Ada hati. Jadi syaitan tu lah, dia letakkan paruh dia tu, dia hembus kita. Hamazatis syayatin. Sebab tu kita nak baca, nak sembahyang kita tahu, kita baca kita surah Al-Mu'minun ayat 96. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kan? Surah Al-Mu'minun ayat 96. Doa tu tuan, doa Allah Taala ajar kita doa tu. Kalau tuan-tuan nak sembahyang, saya insya-Allah alhamdulillah setakat ni saya ulang. Tapi datang juga syaitan tu pun, tapi taklah teruk sangat. Taklah teruk sangat. Kalau baca pun syaitan datang, tak baca lagi syaitan datang. Jadi balik ni tengok surah Al-Mu'minun ayat 96. Kata silap saya, ayatnya berbunyi Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan daripada hamazat. Hamazat ni hembusan, gangguan, asyayatin, syaitan-syaitan, banyak syaitan itu. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, aku mohon perlindungan supaya dia tidak hadir dalam solatku, dalam hidupku. Ya. Kita minta dengan Allah SWT ya. Kerana apa lain? Cuma Allah sebut di hujung tu, dia kata minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Jadi konon-konon syaitan khannas ini bukan daripada jin yang tak nampak dilihat saja, ada juga daripada kalangan manusia. Sebab tu dalam kalangan manusia pun kita kena tengok ada yang membawa misi syaitan. Kawan-kawan kita tu kita kena balik tengok muka dia. Kenapa kau berhati muka aku ni? Buat termiak dia. Kan? Muncul kau ni macam bawa misi syaitan ni. Ni yang mak dia duk ajak kita pergi karaoke ni. Yang dia ajak kita cari 4 nombor ekor dia. Dah tua-tua pun kan. Dia percaya 4 nombor ekor tu. Ada orang tu turun masjid dengan kepiah. Dia duduk beratur. Dia beli 4 nombor ekor. Ada seorang tu imam dia tapi bukan kan. Ni tu cerita betul tak? Imam. Dia beratur dengan makmum dia. Nak beli 4 nombor ekor. Orang pusing-pusing belakang, imam. Ini kan judi. Dia kata tak, ini ikhtiar. Kan, tak imam maklum saja lah. Ini ikhtiar dia. Dia datang jauh daripada kampung dia pergi beratur. Sampai dekat kaunter bagi salam, assalamualaikum. Orang dia saja tu imam. Dapat nombor, dapat kertas tu dia pun tulis bismillahirrahmanirrahim, minta berkat. Minta berkat. Itu imam mana wallahu a'lam. Kan wallahu a'lam betul tak betul kita ni. Agak-agak betul kan. Agak-agak tak betul, bukan agak betul ni. Datang tanya. Jadi orang masjid pun ada juga tuan. Itu kan. Itu kan datang dalam hari Jumaat tu. Dia singgah kat Pak Nombor Ekor siap pergi masa Jumaat. Pergi sembahyang Jumaat, waktu rokok, dia kertas dia letak dalam ni, letak dalam poket ni, jatuh pula depan tu. Ada kipas pula tolak. Lalu depan Tok Bilal. Tok Bilal kata, ni dia punya ke aku punya? Tok Bilal beli juga tuan-tuan. ini cerita betul tak betul Allah kan nak cerita. Kena-kena Tok Bilal beli juga kan. Lalu kan. Ini hamazat syayatin ya. Hasutan syaitan. Jangan main-main je, jangan main-main kan. Daripada ini syaitan jadi manusia ni. Dia ajak kita ke situ, dia ajak ke sini. Ramai orang baik-baik pergi duduk kat bandar tuan-tuan. Anak-anak muda yang baik-baik datang daripada kampung ya. Jumpa dengan kawan-kawan dia jadi penagih dadah, jadi perompak sebagainya. Ramai anak-anak kita, anak-anak remaja-remaja kita tu datang daripada kampung dia elok aja kan. Pergi nak cari kerja di bandar. Duduk rumah sewa, jumpa, duduk kumpulan dia ya. Sebab saya pernah mengalami keadaan itu ketika mana kita belajar daripada kampung, kita pergi pindah dekat bandar, duduk rumah sewa kan. Nasib baik kita ni, saya pernah duduk sekali dengan budak yang penagih dadah. Saya tak tahu dia ni penagih dadah.
nampak elok aja. Kan? Tengok-tengok malam-malam dia buat projek. Projek. Kan, ambil tembakau, ambil dia punya tu ganja kan. Dia buang dia punya tembakau, dia sumbat masuk ganja dalam tu. Tengok kesian Allah, muda-muda, handsome semuanya. Tapi tengok dah tak jadilah tuan. Kacau, kepala tak betul, ya. Hampir-hampir saya dulu masa budak-budak tiga merokok tuan. Sebab taubat. Kan dah berhenti lama dah 20 tahun, 30 tahun dah berhenti kan. Dulu masa ada kawan. Tapi sebab dia takat merokok tu. Apabila kita merokok tu, laluan nak pergi ke dadah tu dekat. Dekat. Itu kan. Jadi dia cabar kita, kau tak handsome, tak smart lah kau ni. Keteran ni boleh jadi. Dia cabar gitu. Itulah. Maka jadilah. Ini syaitan daripada minal jin, nanti daripada jin dan manusia. Daripada jin saja. Jin tak nampak dilihat. Bahaya memang bahaya, tapi kita tak nampak dia. Daripada An-Nas pun, kalau tidak Allah tak sebutlah An-Nas, manusia. Ya. Mungkin sebut mungkin. Jadi kita mohonlah tuan-tuan, setiap kali kita nak buat apa-apa, bacalah Qul a'udzu birabbin nas, ya. Jadi ini yang disebutkan sedikit sebagai beraidan daripada jin dan manusia yang ni. Dia undur, katanya dia undur apabila kita mengingat Allah. Dia undur syaitan al-khannas ini, dan daripada jin dan manusia. Yang Allah SWT tiada menurunkan penyakit, melainkan diturunkan ubat, melainkan mati saja. Dan ubat bagi was-was itu, sebutlah nama Allah. Jadi sebutlah. Tafsir Nurul Ihsan dia kata, tiap-tiap penyakit ada ubat. Ubat bagi was-was syaitan ni ada. Jangan risau, ada ubatnya. Apa dia? Zikrullah. Ingat Allah, dia lagi lah. Kalau lupa Allah, dia datang. Ataupun sebutlah banyak-banyak la ilaha illallah, ataupun subhanallah, atau alhamdulillah, ataupun Allahu akbar. Kerana yang mewas-waskan syaitan itu, jin atau manusia itu menyeru kepada maksiatullah, maka apabila disebut nama Allah, undurkan dia. Dia lari lah. Dan masuk malaikat menyeru kepada ibadat dan taat. Apabila syaitan keluar, malaikat masuk. Itulah. Sebab tu yang mudah sikit tu nak buat ibadat. Dan menyeru kepada taat dan kepada jalan kebajikan, dan membawa kepada bahagia selama-lamanya, dan mendapat nikmat syurga Allah SWT di negeri akhirat, dan berkedudukan dengan para orang-orang soleh, dan berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti, dan berlazat-lazat hati dengan memandang wajhullah, Tuhan sekalian alam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jadi kita bacalah Qul a'udzu birabbin nas ini dalam hidup kita, dalam solat kita. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan Allah Ta'ala daripada syaitan. Syaitan apa namanya? Al-Khannas. Khannas tu nama jenis syaitan lah, yang kerjanya mengganggu, mewaswaskan dalam jiwa kita supaya kita lari daripada ingat Allah SWT. Jadi sekarang itulah yang dapat saya berikan malam ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mohon pada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua, ahli keluarga kita daripada gangguan syaitan ini, dan kita dapat menumpukan kepada ibadat pada Allah dengan lebih baik dan sempurna. Dan jangan lupa doa tadi, ingat tak doa tadi? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh dibacakan. Jadikan doa harian. Dan bacalah sebelum kita nak bagi salam, maka disunatkan baca doa ini, ya. Allahumma inni ala zikrika. Ada tiga doa lah nanti saya sebutkan kemudian. Salah satu daripadanya ialah inilah. Sebelum kita nak bagi salam, kita baca doa ni, ya. Jadi sekali itu, wallahu a'lam. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdina bihaqqi hidayatika amin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.